Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih tuan pengacara majlis yang saya hormati, kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya tengok jadual saya ni, jadual masjid tuan-tuan ni, yang masih mengajar sezaman dengan saya mengajar di masjid ini, Ustaz Abdul Halim Nasir, masih ada lagi dengan kemudian Ustaz Sarbini, Ustaz Ahmad Jalani, kemudian yang saya ingatlah Ustaz Badrul, kemudian Alhamdulillah saya tengok Ustaz Ahmad Fahmi Ubaka masih ada, Ustaz Haji Siddiq Noh ada, Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkati Allah. Ustaz Muttalib Ma'ruf masih ada. Ini yang sezaman dengan saya lah, mula-mula mengajar di masjid ni tahun 1996, tahun 1997, dan saya last mengajar di masjid ini tahun 2012. Maknanya dah 11 tahun lebih kurang ya saya tak mengajar di sini. Alhamdulillah, hari ini kita berpeluang jumpa balik. Terima kasih pada Ustaz pengurusi, terima kasih pada Ustaz Setiausaha yang sudi mengundang saya ke program ceramah kita pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia menyayangi sesama saudaranya yang sesama Islam sebagaimana dia menyayangi diri dia sendiri. Ada dua sayang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pertama, sayang kepada diri sendiri. Dua, sayang kepada orang lain. Kata Nabi, sayang pada diri sendiri, kemudian sayang pada orang lain. Kata Nabi, tidaklah sempurna iman kamu sehinggalah kamu sayang orang lain macam kamu sayang diri kamu sendiri. Soalan dia tuan-tuan, adakah kita menyayangi diri kita sendiri? Itu soalan dia tu. Sebelum kita tanya, kita sayang orang tak? Terus saya tanya lagi, lambat tu. Kita tanya diri kita. Kita sayang tak diri kita sendiri? Sayang Ustaz. Kalau sembahyang kenapa tak taubat? Ramai yang tak taubat, tidak mau bertaubat dan mengulangi balik perbuatan-perbuatan jahatnya selepas daripada bertaubat. Maknanya orang yang tak bertaubat ni tuan-tuan, dia tak sayang diri dia. Nak minta ampun untuk diri dia sendiri pun dia tak mau. Apa salahnya lepas-lepas sembahyang tu duduk sekejap, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, minta ampun. Tak, bingkah bangkit. Nak hambat apa kita pun tak tahu. Nak hambat apa? Badminton habis dah. 5 pun habis dah. Tinggal 6. Apa yang nak hambat entah? Nak hambat main TikTok, nak hambat main lato-lato. Nah, depa tunjuk dia nampak. Kita tak tahu sebenarnya kita ni duk kerja apa. Kesibukan yang kita buat dan akhirnya kita jadi susah dengan benda yang kita buat. Kalau kita tak buat benda tu, tak jadi sibuk kita. Yang itulah benda yang disebut sebagai lara. Akhirnya nak doa untuk diri sendiri pun tak dan, nak taubat pun tak dan, nak istighfar pun tak dan, nak bersihkan diri dia sendiri pun tak dan. Kita banyak masa untuk membersihkan diri dalam bentuk zahir. Sabun. Kalau mandi itu tak sabun, tak puas. Kita gosok gigi, mandi. Sebab apa? Sebab kita nak bersihkan diri kita. Kalau mandi tak sabun, tak seronok. Kita marah anak kita.
Hei, mandi tak sabun kah? Oh, marah. Beli sabun ni tuan-tuan, hak jenis ketui pun ada, hak jenis pam tu pun ada. Pasal apa? Nak bersih diri kita. Yang bersih diri daripada dosa macam mana? Yang bersih diri daripada dosa, berapa ramai yang tak mau membersihkan diri dia tuan-tuan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka pada orang yang taubat, Allah Ta'ala suka pada orang yang membersihkan diri kita. Dua bentuk kesukaan yang Allah Ta'ala sebut. Pertama, Allah Ta'ala suka pada orang yang taubat. Kalau kita sayang pada diri kita, taubat. Sebab mati tak tahu bila nak mai. Semalam saya punya sahabat, saya punya staf saya, cikgu di sekolah saya meninggal. Umur baru 41. Dia lahir di Mekah, beranak di Mekah, belajar di Mekah sampai 25 tahun. Balik 25 tahun, mai duduk mengajar bahasa Arab di sekolah saya, mengajar tahfiz. Semalam meninggal. Tadi pagi saya pergi ziarah dia, kebumikan semua. Daripada malam tadi, daripada pagi tadi lah. Bawa mayat daripada hospital, balik ke kampung di Batu Kurau sampai jam 3.30 pagi. Sampai pukul 11 tadi, pukul 12 uruskan. Apa yang kita boleh fikir tentang kematian? Saya tengok anak dia. Anak dia baru lahir 52 hari. Kembar lah. 52 hari. Masa lahir hari itu saya tanya, anak sihat? Sihat Ustaz, ada kat hospital. Nanti keluarlah kot 2-3 hari. Apa perasaan dapat anak kembar? Alhamdulillah Ustaz, syukur. Allah bagi 2 sekali. 2-2 lelaki-lelaki Ustaz. Hari ini anak dia dah kehilangan bapa. 52 hari jadi anak yatim lah. Subhanallah tuan-tuan. Kalau kita fikir betapa mudahnya kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membiarkan diri kita tidak bersih? Bersih daripada riba. Tak adakah usaha nak membersihkan diri daripada buat pinjaman riba? Motor riba, kereta riba, beli handphone riba. Dulu-dulu kita beli kain pelikat, kain batik 3 kali bayar. Dulu punya zaman. Sampai sekarang, pergi masjid naik motor, buat loan kat kedai, loan riba. Tak nak bersihkan. Adik-adik, anak-anak muda yang datang hari ni, jom. Taknya jadi kita ni hebat dengan ada kereta Honda. Taknya jadi hebat dengan sebab kita ni ada kereta King. Hebatnya kita ialah bila tak ada hutang. Tak ada hutang. Abang-abang yang dah pencen, tak usahlah buat hutang baru, cukup. Ni nak hutang. Akhirnya, kalau kita dapat pembiayaan Islam, tak apalah. Ni, hak cari jalan. Yang meniaga, pinjam alung. Yang nak buat satu kerja, pinjam di alung. Yang nak renovate rumah, pinjam alung. Yang anak dia nak menikah, dia buat kenduri, pinjam alung tuan-tuan. Baru ni ada datang jumpa saya, dia gadai tanah dia dekat satu orang bukan Islam. Paksa nak buat kenduri kahwin anak dia. Sekarang, tak boleh nak bayar pada tokey tu. Dan tokey tu nak ambil dah tanah dia apa semua. Mai jumpa saya, Ustaz tolonglah ambil tanah saya ni. Ustaz tolong bayar kat tokey tu. Saya tanya tokey tu, hak jenis apa? Hak putih ke hak gelap? Dia kata, Ustaz hak duduk sila kat kedai. Saya kata, PCT kah? Lah. Ustaz tolong Ustaz. Tak, kau pasal apa pergi cari hak CT? Dia bukannya Islam kau, dia bukannya Islamik kau. Tuan-tuan, sampai tahap macam tu. Jadi setengah orang, dia nak jadi hebat, dia nak nampak bergaya, dia sanggup hutang. Tak hutang, tak apa kau. Janji kita ni jadi orang yang tak ada apa-apa beban yang melibatkan kita dengan riba. Tak nak bersihkan kita, tuan-tuan, daripada memakan benda yang haram. Pendapatan haram, gaji haram, rasuah, kerja di tempat yang haram. Saya cakap banyak kali lah. Baru ni pun ada lagi. Mai jumpa 2-3 orang, Ustaz. Kami ni. Saya kata macam ni lah kak. Sampai bila kak nak kerja, pakai kebaya ketat, kain terbelah sampai ke paha? Sampai bila kak?
Kita tak bolehlah nak guna kaedah dah terpaksa. Terpaksa apa? Banyak lagi pendapatan yang betul-betul halal. Memang kerja akak halal. Saya tak kata kerja akak haram. Halal kerja akak. Bawa naik beg orang duduk di atas. Jamu nasi ke orang. Jamu air ke orang. Bergaduh dengan budak 2 tahun. Memang halal akak. Tak ada masalah apa. Tapi pakaian akak tu tak apa cantik kak. Kalau syarikat akak membenarkan akak tutup aurat, saya syukur. Bawa orang pergi umrah ke, bawa penerbangan pergi haji ke, memang dia tutup aurat. Yang ni kak tak boleh, dia tak bagi. Dah dasar kak. Kalau gitu kak berhentilah. Saya kata dekat hujung jalan kedai saya tu, rumah ni, sekolah saya tu, ada kedai tom yam kak Confirm tutup aurat. Cuma gaji murah lah. Tapi dia layan orang je, cuma tak boleh pakai kebaya ketan Tak boleh pakai skirt. Nanti saya tosah nantilah kak Kak cik tu tak ada kerja apa pun, anak dia 8 sampai sekarang dia boleh besarkan anak dia. Bukan kita kata yang ni terpaksa ustaz, yang ni saya terpaksa lah. Tak boleh kata begitu. Bersihkan diri kita. Bagi tenang hidup akak. Kalau akak jumpa dengan ustaz lain kata harus, silakan. Akak pegang cakap dia. Akak takkan tenang jiwa. Hari ini tuan-tuan, banyak orang jadi keliru. Kalau saya jumpa perempuan yang bertudung tak semayang dengan perempuan yang tak bertudung yang semayang, saya pilih yang tak bertudung. Macam-macam jadi pening dalam kepala kita. Hari ni orang yang bercakap tu tentang soal agama ni, dia suka dia guna otak. Kita sebagai suami bersihkan apa benda yang boleh menjadikan rumah tangga kita Allah tak tengok. Kalau isteri kita tak tutup aurat, kita sebagai suami suruh dia tutup aurat. Dan kita tak boleh mengatakan pelbagai alasan hidayah milik Allah. Betul hidayah milik Allah. Tapi kita sebagai suami kena cari jalan macam mana nak membetulkan keadaan. Tuan-tuan yang saya muliakan, bersihkah diri kita ni daripada satu sudut dengan dosa-dosa kita sesama manusia. Yang ni. Tadi saya tengok bila saya pergi ke hospital pukul 1:30 pagi. Saya tengok jenazah dia, saya perhati saya tutup balik. Aku ada dosa dengan dia. Angkat jenazah dia dalam van, saya follow dia belakang. Saya tengok van jenazah tu bawa dia. Aku ada dosa tak dengan dia? Bukan dengan van tu. Dengan van memang tak ada dosa. Dengan jenazah hak dalam van tu. Bila sampai di rumah keluarga dia pukul 3:30 pagi, saya buka lagi sekali, tengok baju dia apa semua nak susun bagi elok semua. Lagi sekali saya tengok dia. Aku ada dosa dengan dia. Saya jumpa dengan mak 100 tahun mak dia. Tanya dekat dia, Mek. Saya panggil dia Mek. Mek, Allah Ta'ala sayang pada anak Mek ni. Allah Ta'ala jemput dia dulu. Allah Ta'ala panggil dia dulu. 100 lah tuan-tuan, kena stroke. Saya takut lagi dia selop, lagi dia menjerit, lagi apa semua. Anak dia ni lah yang duk bela mak dia. Tengok-tengok Allah panggil anak dia dulu. Nak cakap pada mak tu jenuh berlapik. Saya daripada hospital, Mek, doktor dah buat macam-macam dah. Tak ada ikhtiar lah kita pun. Allah sayang kat anak dia ni. Allah sayang kat dia ni. Allah ambil dia lah dulu. Allah panggil dia dulu, Mek. Tak ada dah lah. Mati dah. Allah jemput dia dulu. Allah, Alhamdulillah, dia mati tak ada nyusah orang. Saya bila dia cakap macam tu lega. Saya takut dia pingsan sekali lagi tuan. Dah lah umur 100 tahun, stroke pula. Nak pujuk lagu mana ni? Habis jumpa dengan mak dia, pergi balik dekat mayat. Saya tengok dia lagi. Aku ada dosa dengan hang. Rasa aku tak pernah kata apa kat hang. Sebab dia yang duk bawa saya pergi umrah. Kalau saya pergi umrah, dia akan iring saya. Dia akan bawa saya. Aku tak ada dosa dengan hang. Clear, Alhamdulillah. Soalan, cuba tuan-tuan tengok dalam ramai-ramai kita ni. Ada kita dosa dengan orang? Cuba Kak Nak tengok Kak Leha. Ada mengumpat Kak Leha. Ada benci Kak Nak. Cuba tuan-tuan tengok Haji Bidin kat depan tu. Ada perasaan benci pada Haji Bidin. Cuba tuan-tuan tengok tu budak Haji Birun, adik kita tu. Ada keluar benda tu. Ada tuan-tuan benci kat dia.
Tengok pula abang kameraman kita ni. Dengan pakai vest dia nampak tu. Tu ada ngata kat dia. Orang lain duduk dia seorang berjalan sepah dah. Dia bukan tahu saya kata kat dia. Allahu Akbar. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita minta maaf, minta ampun. Bukan setakat dengan Allah, dengan sama-sama kita. Supaya kita ni jadi bersih. Jadi taubat. Supaya mati ni tuan-tuan tak ada apa. Kita balik rumah pun kita lena, kita tidur pun kita lena, makan pun kita lalu bila teringat pada orang yang meninggalkan kita. Berapa ramai hak jadi susah hati, hak jadi menangis, hak jadi stres. Pasal tak berkasih sayang, membenci ketika hidup. Nah, yang ni satu perempuan, dia kata, Ustaz, saya bergaduh dengan mak saya. Saya marah dengan mak saya. Mak saya belakang, saya rumah bertemu dapur. Saya beli rumah, belakang rumah mak, rumah teres. Senang Ustaz. Bergaduh dengan mak, dia buat benteng tinggi belakang rumah dia. Tak nampak dapur mak dia pun tak nampak dia dah. Berapa tahun? Adalah 2-3 tahun. Kes apa? Kes mak dia tegur anak dia. Opah tegur cucu. Jadi anak ni terasa mak kandung dia tegur anak dia. Sayang ke anak ni. Anakku Ustaz Zelik sayang sungguh. Habis tu, saya terasa Ustaz, saya tak pergi rumah dia, saya naik bata, suruh laki saya penaik bata, tutup semua, tak nampak apa Ustaz. Kemudian mak saya mati. Betul? Macam mana saya minta ampun pada dia? Tak tahu. Saya jawab dia, tak tahu. Masa hidup, kau tak nak jumpa. Masa dia hidup, kau tak nak buka rumah. Masa hidup, kau tak nak ziarah dia. Masa hidup, kau tak nak minta ampun pada dia. Dah mati, tanya saya boleh buat apa? Nak belasah tak gamak tuan-tuan, dia teriak. Bukan belasah tu pukul dia. Belasah tu nak bagi betul-betul. Dah mati baru jumpa Ustaz. Macam mana yang saya boleh tolong mak saya? Saya kata saya tak tahu kau. Kau nak pergi goncang batu nisan dia. Tak hidup balik dah mak tu. Kau nak bongkar kubur dia berdosa kau. Tanpa sebab. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa-dosa kau. Kau tobat kepada Allah. Sebab tu abang-abang yang saya hormati. Kita masih ada mak. Kita masih lagi ada orang yang duk bela kita. Sekarang dah tua, dah tak larat. Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu cakap pada mak kamu. Jangan kamu cakap pada mak kamu. Ada cakap Ustaz, pergi minta ampun. Tapi mak saya tak adil Ustaz. Dia lebih kakak pada saya Ustaz. Pergi minta maaf. Ustaz faham tak? Mak saya ni tak adil Ustaz. Dia pilih kasih. Dia mak kita. Dia buat apa pun dia mak kita. Dia pilih kasih ke? Dia pilih apa pun. Aku tetap kena baik dengan mak aku. Dia pilih kasih tu dia dengan Tuhan. Tapi aku sebagai anak, aku kena buat baik dengan dia. Jangan ada perasaan dalam diri kita ni benci pada mak, benci pada ayah, terasa dengan dia, dosa. Nak buang perasaan tu yang payah tuan-tuan. Saya terasa Ustaz. Macam mak saya kan, macam saya kerja Kelang Ustaz kan. Kakak saya tu kerja tetap di Kuala Lumpur. Macam saya. Tak payahlah duk bantu menyampah aku. Dia mak hang kan, dia sayang kat hang kan, dia lebih kakak hang, dia punya Pak Zail lah. Tapi aku tetap sayang mak aku. Aku tetap nak redha pada mak aku. Aku tetap supaya Allah sayang pada aku dengan sebab aku sayang pada mak. Tuan-tuan, ini namanya berkasih sayang. Kita duduk dalam masjid ni, macam-macam rupa. Adik kita ni, macam-macam rupa. Rupa apa? Baju. Ada yang pakai baju Harimau Malaya. Masya Allah. Ada yang pakai baju apa hijau, baju apa? Malaysia, harimau juga lah. Allah. Baju Ronaldo tak ada? Ada pakai baju Melayu, kain pelekat. Ada yang pakai t-shirt seluar jean. Ada yang pakai jubah selempang di sini. Tengok Abang Haji kita pakai sorban. Allah, segak Abang Haji ni, Masya Allah. Saya pula dengan kopiah hari ni. Selalu sungkup hitam Ustaz. Awak main masjid kami pakai kopiah putih. Kau suka aku lah pakai apa?
Ada yang pakai selempang, ada yang pakai telekung warna biru, warna hijau, warna hitam. Allah tengok tak kita? Oh, dia pakai baju warna merah. Pahala 10/10. Ya kan? Oh, dia pakai baju harimau Malaya. Semangat cintakan negara. Dapat 9,5 daripada 10. Ya kan? Oh, dia pakai sorban. Lagi besar sorban dia. Lagi besar pahala dia. Ya kan? Tuan-tuan, ni yang nak kata sempurna iman ni. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman daripada kamu. Rupanya nak kesempurnaan itu datangnya daripada berkasih sayang. Kalau saya pakai kopiah putih, baju merah malam ni, saya benci dengan tuan-tuan. Saya tak ada sempurna iman. Tuan-tuan hari ni pakai serban, selempang di sini pula, duk berzikir pula sambil dengar ceramah duk berzikir. Ya Allah, ya Allah. Tu kan zikir bang. Tu lagu apa nama qasidah. Oh duk berzikir subhanallah. Besarnya pahala. Saya ceramah di mana? Di Johor. Siang kuliah duha. Dia duk depan pakai serban, berzikir, dengar ceramah saya. Subhanallah. Setelah saya berhenti ceramah. Abang nak zikir ke nak dengar ceramah? Saya berhenti lah. Kalau abang nak zikir, abang pergi kat luar. Kalau abang nak dengar ceramah, ambil tasbih, buang dalam poket. Sebab Allah kata, tidak dijadikan dua hati dalam satu masa. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Tidak akan jadi dua hati dalam satu masa. Satu masa hang nak dengar ceramah, satu lagi hang nak berzikir. Mana satu? Sebab tu bila kita dengar khutbah, dengar khutbah. Setengah orang duduk balik tiang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Besarnya pahala. Khutbah dapat. Iktiqah dapat. Berzikir dapat. Tak lah tuan-tuan. Tuan-tuan ambil. Dulu dah. Aku smackdown lagi. Ambil kepiahan ke apa benda ke simpan ni. Tasbih ni. Tumpukan kepada khutbah. Itulah keadaan dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Berapa ramai hari ni yang perasan bahawa dia tu sempurna iman. Ini penyakit kita ni. Penyakit kita bila kita kata aku lebih baik daripada dia. Ana khairun minhu. Ini penyakit. Penyakit yang dibawa oleh iblis. Iblis ni Allah Ta'ala tanya pada dia. Ma mana'aka? Apa yang menghalang kau? Antas juda. Bila aku perintah pada engkau suruh sujud kepada Nabi Adam. Idh amartuk. Bila aku perintah. Kenapa yang menghalang kau untuk sujud? Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Allah tanya pada iblis, kau sakit gaut ke yang kau tak sujud pada Adam? Kau tak boleh sujud ke? Kau pening kepala ke apa? Apa jawab dia? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku daripada api, wa khalaqtahu min tin. Adam daripada tanah. Api lagi bagus daripada tanah. Api lagi bagus daripada tanah. Sebab tu aku tak tunduk pada Adam. Aku rosakkan untuk dia. Dia benci tuan. Berapa banyak orang yang jadi rosak iman dia dengan sebab saya lagi baik pada dia. Saya tak mau tuan. Dia kata aku tak mau. Aku lagi bagus pada dia. Tu penyakit dia. Maka datanglah perasaan benci membenci. Maka pada masa itu iman belum sempurna. Jadi tuan-tuan, malam ni kita jadi orang yang bersih sebab Allah suka. Bersih apa ustaz? Dalam hati kita tak ada perasaan buruk sangka dengan orang. Jangan tuan-tuan buruk sangka dengan orang. Ustaz Kazim ni betul-betul belah mana dia ni. Ustaz payah hitam, Ustaz payah putih, Ustaz pakai topi, Ustaz tak pakai kopiah, belah mana. Ni penyakit kita. Aku lagi baik pada dia. Aku pergi haji 4 kali lah. Dia sekali pun tak pergi haji lagi. Dengar pula dia pula jatuh motor pula padam muka. Sebut pula padam muka lah. Keluar daripada masjid motor dia hilang padam muka. Padam muka dia kata. Di mana kasih sayang kita? Bila kita buka puasa makan seorang makan kan dia lambat sampai. Orang tu lambat sampai kita duduk makan buka puasa ni. Kita khelin kat dia. Dah tahu buka puasa mai lawai. Nasi tak ada pun nama aku suka hang. Terus tak angkat kepala duk ngak. Apa salah Den? Mai dah sulah. Hang separuh, aku separuh. Apa salah? Itulah nama berkasih sayang. Hang baru sampai Den. Allah jalan jam. Tengok penuh pula hari ni buka puasa ramai. Tak apa, aku ada. Hang ambil separuh, aku ambil separuh.
Kita pun makan nasi separuh. Lepas habis kita makan, dia buat keluar hak bungkus dia pula. Astagfirullahalazim. Jenis apa tu din ni tuan? Bukan din sini ni, di Afrika ni tuan ni. Kita punya nak tunjuklah semangat berkasih sayang tu. Baik, jadi tuan-tuan, bagaimana yang nak jadikan kita ni berkasih sayang? Nabi sebut, nombor 1, afsya'us salam. Sebarkan salam. Saya seronok tuan-tuan ni adik-adik kita ni. Saya keluar pada kereta ya. Ustaz, salam, 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 salam. Dalam gelap pun mereka salam tuan. Orang blackout mereka salam. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Penyakit kita sekarang ialah memberi salam pada orang yang kita kenal. Penyakit kita sekarang ialah memberi salam pada geng. Siapa tu? Tahu? Siapa? Tak bagi salam. Abang tak bagi salam abang? Kita tak tahu dia Islam, tak Islam, Myanmar kan, Nepal ke apa. Tak mau bagi salam. Abang, tak bersalam dengan dia ke? Tak ingat bendera depan rumah dia apa? Bendera menghalang kita untuk bersalam. Allah, leceh tak? Habis-habis semayang, salam. Sallallahu ala Muhammad. Tok Bilal tu tak salam. Pak siapa? Nabi tidak pernah bersalam selepas sembahyang. Astagfirullahalazim. Bid'ah lah siapa yang bersalam. Bid'ah pula. Kenapa ada benda yang menjadikan kita ni tuan-tuan tidak mau memberi salam dan tidak mau menjawab salam? Sedangkan Nabi kata salah satu cara untuk berkasih sayang ialah sebarkan salam. Dia akan datangkan perasaan kasih sayang, dia akan didoakan oleh para malaikat, dia akan diberikan kebaikan pahala berganda dengan sebab memberi salam dan menjawab salam. Dengan salam ni tuan-tuan, ego hilang. Dengan salam, kesombongan hilang. Dengan memberi salam dan menjawab salam tuan-tuan, tertaut perasaan kasih sayang. Nombor 1, jom salam. Ini Allah. Aku tak dapat saya nak salam dengan dia. Pasal apa? Semalam saya pergi supermarket. Nak beli seluar buruk lah. Tak ada nak beli, semalam pergi beli. Pasal minggu depan, seminggu tiap-tiap hari saya dalam TV. Lah. Lepas tak beli rumah. Seminggu tuan, daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Sat TV 1, Sat TV 3, Sat TV Hijrah. Alhamdulillah. Tua-tua Bangkau pun TV duduk panggil. Syukur pada Allah tuan-tuan. Pakaian tak ada. Sekali dia pun tengok pula. Yang ni dia pakai di Masjid Matan Jangguh, baju merah dia. Dia pun tengok betara tu tuan-tuan ni. Bukan baju ni Ustaz dah pakai dah kan? Oh. Bila saya nak naik lift parking kereta basement tu, naik di atas, bagi salam. Tak apa tuan-tuan. Mula-mula angkat tangan, dia tak apa nak senyum. Lala bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tertaut kasih sayang. Dia pula dukung anak, terus tegur. Anak sulung ke? Anak sulung Ustaz. Oh, perempuan ke lelaki? Perempuan Ustaz. Anak dia pula pegang tangan saya, duduk pegang tangan. Ni pegang jari saya. Saya pun suruh jari duduk pegang. Alah cucu atok, cucu atok. Atok dah saya tuan-tuan. Mak dia pula kata, abang, ambil gambar. Adik pegang atok, atok tuan-tuan. Dulu kalau orang panggil saya pakcik marah tuan. Sekarang panggil atuk tak marah dah. Memang tua dah. Saya mengajak tuan-tuan ni tahun 96 tuan-tuan, 97. Masjid yang pertama di Pulau Pinang saya mengajar berkitab Masjid Matan Jangguh. Hak lain-lain tak ada lagi lepas tu baru datang masjid batu lah, masjid macam-macam masjid. Masjid tuan-tuan ni kenangan paling besar. Sebab tu baru ni saya jumpa dengan Datuk Seri Mufti Pulau Pinang. Saya kata, Datuk, Tok pun tahu saya mengajak lama sungguh dah di Pulau Pinang ni. Masjid pertama sekali, Masjid Matan Jangguh tu. Oh, dia tahu. Dia tahu entah noh, punya lama dah. Sampai sekarang Ustaz Kasim masih hidup lagi. Astagfirullahaladzim. Saya pergi ceramah di Sungai Petani baru ni, di sekolah di Sungai Petani. Tu imam masjid. Dia kata, Ustaz, saya duk dengar Ustaz waktu saya budak ni di pusat dakwah Al-Ustaz. Sampai lah Ustaz, anak saya ada kat universiti, Ustaz duk mengajar lagi.
Tu dia punya tua saya. Dia kata dia dengar ceramah saya daripada budak. Sampai sekarang Ustaz duk ceramah lagi. Budak saya dah ceramah 33 tahun. Kalau budak dia umur 7 tahun, 40 umur dia. Masya Allah. Dia kata tapi saya 10 tahun. Masya Allah. Maknanya tuan-tuan saya dah ceramah lama semua. Dalam kita duk ceramah lama ni tuan-tuan, ada tak kita perasaan benci dengan orang? Kalau saya duk benci pada tuan-tuan, belum sempurna iman saya. Hang ceramah lah siang malam sampai kita keluar nak tekak pun tuan-tuan. Hari ni kita benci. Ulama datang ke tanah air pun kita benci. Benci buat apa? Dia tak kata kita. Dia tak kata kita, dia tak curi duit kita. Kereta kita pun dia tak pinjam. Dia nak mari-mari. Apatah lagi dia doa untuk kita. Dia tetamu kita. Kita layan dia dengan cara yang baik. Bukankah melayan tetamu itu mengeratkan kasih sayang dan sifat orang yang beriman? Fal yukrim dhaifahu. Muliakan tetamu awak. Salah. Sampai duk kutuk orang-orang yang datang ke negara kita. Kalau dia datang buat benda jahat, lain cerita. Ni datang nak mengajar kita, nak mengajak kita berkasih sayang, nak mengajak kita mencintai Allah dan Rasulullah. Silakan. Kalau saya sebagai penceramah pun mengajak orang membenci ulama, membenci orang-orang yang mencintai Rasul, saya belum sempurna iman. Sebab dalam diri saya ada perasaan benci pada orang. Habis itu, ustaz pun benci pada dia. Bila masa saya, tu ustaz kutuk dia. Saya tak kutuk, saya tegur. Kutuk lain, tegur lain. Janganlah kita benci pada orang. Susah. Dia tetamu kita. Tetamu tu dipanggil. Dan tetamu juga kalau tak dipanggil, dia datang rumah kita. Suka pada dia. Jangan dia kata, siapa? Pagi-pagi buta main. Siapa dia? Tak kira lah siapa dia pun, dia bagi salam, jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Jawab. Ni tak duk tengok aku CCTV. Siapa tu bang? Siapa tu bang? Tak kenal tekan loceng. Tu siren. Wah, lari pajik tu. Latah. Ada jenis macam tu tuan-tuan. Dia nak bagi orang lari pada rumah dia, dia tekan siren. Lari yang Allah tu. Padahal dia datang nak bagi kita kad jemputan kahwin. Sebab itu saya kata pada tuan-tuan tadi, nombor 1, sebarkan salam. Kalau saya ada perasaan benci pada tuan-tuan, saya belum dikira sebagai orang yang sempurna iman. Okey, tuan-tuan yang saya muliakan, jangan ada perasaan benci. Bila saya tengok khutbah ni, mimbar, saya turun daripada mimbar, saya sembahyang Jumaat, lepas Jumaat saya sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat, saya pun nak keluar. Datang satu hamba Allah. Piah tak pakai. Tak pakai piah. Dia main peluk saya. Ini 2 minggu lepas, 3 minggu lepas saya baca khutbah. Ustaz, saya minta ampun. Saya minta maaf, saya minta ampun, saya minta maaf dunia akhirat. Dia peluk saya pun peluk dia. Tak ada apa. Tak ada apa. Saya dah maafkan. Tak ada simpan dendam apa. Minggu lagi sekali, saya tak baca khutbah. Saya duduk semayang. Habis semayang sunat, dia tunggu lagi sekali. Dia peluk lagi sekali. Minta maaf, minta ampun, minta maaf. Hai, kan hari tu dah minta maaf. Hari ni minta maaf apa lagi? Semalam saya naik kereta, dia naik motor selisih dengan saya. Saya buka tingkap. Assalamualaikum. Ustaz, salam, minta maaf. Minta maaf lagi. Astagfirullahaladzim. Rajin sungguh minta maaf ni. Wow, apa salah dia pada saya? 20 tahun lepas. 20 tahun lepas tuan-tuan. Masya Allah. Dia tulis dalam surat khabar. Saya tak mau sebutlah surat khabar apa. Penceramah tu tak boleh pakai, ustaz tak boleh pakai, pengkhianat lah apalah, semua dah. Dia tulis dalam, dulu ada ruangan komen, ruangan apa dalam majalah ni, dan dia ada nombor telefon 01 berapa, kemudian 3 nombor yang awal, nombor 4 belakang tu XXXX. Saya ni tuan-tuan suruh orang cari nombor ni siapa. Rupa-rupanya dapat dia. Satu kampung dengan kita,
duduk sembahyang dengan kita. Dia dengar ceramah saya, rupanya dia hentam. Orang pakat tibai saya tuan-tuan, hanya kerana mesej dia dalam surat khabar mingguan. Tak apa. Baru ni selepas 20 tahun mai jumpa balik. Saya tak tanya pun pasal apa hang kutuk aku, pasal apa hang fitnah aku, pasal apa saya ada. Dia mai minta ampun, minta maaf, sudah balik. Tuan-tuan yang duduk di Matan Janggui, tuan-tuan yang duduk di kampung pertama ni, berapa ramai, berapa banyak lama saya cuti mengajar tuan-tuan. Saya mengajar, kemudian stop. Saya mengajar, kemudian saya stop. Pasal apa saya stop? Sebab saya sakit. Cuti sebulan, cuti 2 bulan, 3 bulan. Antara ustaz yang datang ke rumah saya masa itu, ziarah saya daripada Matan Janggui ini, masa itu ustaz apa nama, Syahrilong. Naik kereta, mai cari saya. Haji Harun, pengurusi kita. Naik Volvo dah. Saya ingat bela naik Volvo. Mai dengan Sanusi. Masa tu Sanusi tak kena potong kaki. Mai pergi ke rumah saya. Nak ziarah saya. Apa yang jadi pada saya? Ya orang pakat ziarah ni tuan-tuan. Satu petang, saya makan nasi. Saya nak pergi mengajak kuliah maghrib. Saya makan nasi, satu suap. Makan nasi, satu suap. Bila suap yang ketiga, baru saya nampak dalam nasi itu ada ulat. Menggeletek ulat lah. Saya pun lempar ulat tu ke lantai. Saya tengok di bawah, dia jadi nasi. Saya panggil isteri saya, Mama, ni nasi bila? Dia kata, ni nasi baru masak sat-sat. Tu ulat lah. Dia pun tengok, loh, mai mana? Saya kata, dah lama. Saya pun baca doa. Mak mai ayak dah lah, jom. Bang nak pergi mengajar lah. Pergi kuliah maghrib. Malam tu tuan-tuan, dia kacau. Dia kacau ni, subhanallah. Dia boleh angkat 3 getah di rumah saya tu. Dia pakai 3 getah. 3 getah tu di atas dia ada cushion, atas dia ada almari, atas 3 getah tu ada set meja makan. Boleh terangkat meja makan, boleh terangkat. Dia angkat. Dia goyang, goncang. Lepas tu saya sakit sebulan tuan. Saya tak pernah ingat orang. Hang siapa? Saya tak boleh nak ingat. Ustaz tak ingat saya ke masa sakit? Aku lupa. Aku tak ingat tuan. Jenuh berubat. Yang tu yang saya buat dalam filem saya tu. Yang main beratok di rumah saya tu. Dia pun duduk habak beratok nak ambil giliran berubat. Selalunya yang beratok ialah nak beli nasi lemak. Beratok lah kat nasi kandar tu. Nak cari ayam, rempah. Ni dah. Beratok nak pergi berubat orang sakit. Bukan orang sakit beratok nak pergi berubat dengan doktor. Tak. Yang hak datang pakai selempang, hak datang pakai tanjak, hak datang pakai sorban. Begini tu kan. Yang ni yang saya buat dalam filem saya ni. Bulan 10 ni keluar insyaAllah. Tak bulan 10, bulan 11. Saya buat. Macam-macam tuan-tuan yang datang. Saya penjaga 4 penjuru alam. Wow. Saya tengok penjuru alam tu 4 ni kata dia jaga. Fuh. Saya kata Anwar, masa tu PA saya Anwar, disuruh balik lah. Disuruh balik. Anwar yang duk bawa saya pun meninggal lah 2018. PA saya. Mai pula nombor 2 pula. Berikan aku cangkul. Cangkul pula tuan-tuan. Sebiji cerita hantu Kak Limah tu. Carikan aku ayam. Bulunya kasar-kasar. Hitam gitu. Wah, sudah tuan-tuan. Sebiji dot filem tu. Walaupun filem tu tak keluar lagi, kejadian tu berlaku di rumah saya. Saya ingat. Saya kata tak boleh jadi lagu ni. Jomlah tak saya di mana-mana ni. Aku pening kepala, sakit tuan-tuan, tak boleh. Pemikiran tu dia jadi tak apa nak ingat, saya ingat. Oh, jadi sakit. Baju tak boleh pakai semua, tak boleh pakai, muntah darah. Lah datang satu hamba Allah. Dia kata, Ustaz, minta maaf, minta halal, minta ampun dunia akhirat. Saya upah orang untuk sihirkan Ustaz. Saya kata tak ada apa, sihir ni bukannya ada kuasa apa pun, dah Allah izin jadilah, tak apa.
Lah saya jumpa dia bila saya ceramah di selatan tanah air. Dia mari dengar ceramah saya. Lagi sekali dia salam dengan saya, dia peluk saya. Ustaz, maafkan saya lah. Tuan Haji tak ada simpan dendam. Kalau Tuan Haji, saya ada dendam dengan Tuan Haji, saya tak mau tengok muka Tuan Haji. Sakitnya tuan-tuan. Sebab Allah nak test saya. Hang ustaz, hang penceramah, hang ajak orang berkasih sayang, aku nak test hang. Hang sakit, ada orang sihirkan hang nak dendam tak pada orang tu. Kalau hang dendam pada dia, belum sempurna iman. Aku lebih sayang iman aku daripada masalah-masalah yang datang. Jadi tuan-tuan, jom kita sayang iman kita. Pelihara iman, jangan ada benci-membenci. Tapi ustaz, dia belah sana ustaz, biar fikir dia. Tapi ustaz, dia belah sana ustaz, belah mana, belah pulau ke belah sini? Dah ustaz tak faham ni, bukan masuk belah pulau ustaz. Dia bendera lain, saya bendera lain. Hang Islam tak? Habis tu? Sudahlah. Sampai bila tuan-tuan kita nak benci-membenci? Saya bila tengok Ustaz Samsudin tadi mati, duk fikir tuan-tuan, sampai bila nak benci? Lahnya duk dalam kubur. Hang benci dia pasal apa? Pasal kawan saya suruh benci dia. Pasal saya ada kawan, saya kena jaga kawan saya. Bila kawan saya benci dia, saya benci dia. Okey, kalau hang mati, kawan hang mati sekali. Kalau hang mati, kawan hang duk dah hang dalam kubur tak? Tak apa dia, relax. Malaikat mai, aku cover. Tak apa. Kepala otak hang. Kawan hang balik rumah, dia singgah tepi jalan, dia makan durian tau. Hang duk soal jawab dalam kubur. Saya tak makan. Semalam saya dalam perjalanan daripada Ipoh pergi ke Kuala Lumpur sebab pagi tadi sepatutnya saya live dalam televisyen. Bila saya nak sampai KL, dia telefon Ustaz. Ustaz Samsudin tak ada dah. Allah inna lillahi. Patah balik tuan-tuan. Bila sampai di hospital 1:30 pagi, uruskan apa totak semua, pergi ke hantar mayat di Batu Kurau. Hantar mayat balik semua 4 pagi, 4:30 pagi cari hotel pula di Kemunting. Tak boleh masuk pula hotel. Kenapa tak boleh masuk? Sebab dah lebih 3 pagi. Tak boleh masuk. Lah. Takkan tak boleh aku tak tidur ni. Tak boleh. Pukul 4:30 tak boleh. Tadi kalau main pukul 3 boleh. Dengan menguap tak boleh. Oh susahnya nak masuk hotel. Tadi saya nak cari hotel tadi. Pergi kat hotel tu, minta maaf, sistem down. Down sistem, tak boleh masuk. Tak apalah. You buat sistem untuk memudahkan orang masuk hotel you. Isn't it? Ya. Sekarang saya nak masuk. Bolehlah. Tujuan saya ialah untuk masuk. Sistem rosak. Ialah sistem rosak. Sekarang apa tujuan sistem? Tujuan sistem ialah untuk memudahkan kemasukan pengunjung kan? Customer awak kan? Ya. Sekarang sistem tu letak tepi sekejap. Saya bagi duit, you bagi kunci. Okey lah, masuk juga. Tujuan dia nak masukkan hotel. Tak boleh, sistem down. Astagfirullahaladzim. Kau suka hang lah. Keluar, pergi pula hotel depan dia pula. Cari, halo. Ting. Halo. Siapa di dalam? Aku di luar. Tak ada pula dah. Pergi mana pula dah resepsionis ni? Telefon. Kami nak ambil bilik lah. Sekarang saya ada kat luar. Kalau encik nak, pukul 4 lebih. 4 lebih. Encik pergi mana? Saya ada kerja luar sikit. Ni kami nak masuk macam mana? Tu saya kata tadi, tunggu 4 lebih. Wah, sudah tuan-tuan. Jom pergi cari hotel dia pula. Pergi pula hotel belah sana pula. Cantik punya hotel ni. Pergi masuk. Hotel bilik dapat. 4 kali pusing naik kereta. Parking tak dapat. Semua tempat penuh parking. Saya kata kat PA saya, Ustaz, bilik dah dapat? Memang bilik dapat. Parking tak dapat. Takkan nak tinggal kereta tengah-tengah jalan? Seksanya dapat hotel tuan-tuan. Oi. Subhanallah. Nak mandi, nak sembahyang. Tak makan tuan-tuan. Daripada semalam tu, tak makan daripada cari, tak nak makan. Tidur dalam lapang lah, lagi tunggu subuh lagi. Tak makan sampai tengah hari. Jadi bila saya makan, bila habis talqin, bila habis tahlil apa semua, saya pun jumpa waris dia balik.
Lapar perut. Makan dekat kemunting. Tadi saya uruskan mayat. Semalam saya bawa mayat balik. Hari ni saya minta kedai faham. Tuan-tuan faham maksud saya? Hari ni tuan-tuan ikut orang lain bergaduh dengan satu hamba Allah. Tuan-tuan benci pada dia sebab tuan-tuan ikut dia, benci pada orang tu. Tuan-tuan sayang dekat kawan tuan-tuan yang benci pada orang tu, maka tuan-tuan pun benci pada dia, tak cakap dengan dia, boikot dia, pulau dia. Satu hari tuan-tuan mati, kawan yang tuan-tuan duk taat tu, habis tuan-tuan dikambus mayat, dia singgah kedai makan. Gila. Makan. Dia pun main 4 orang. Kan? Ada dia kisah. Sian Allah tu. Macam mana? Walaupun dia sebut kesian, 2 pinggan dia ambil. Semalam duk main badminton dengan dia. Nasi tambah. Dia tak peduli lah. Yang tuan-tuan duk ikut orang, membenci orang lain pasal apa? Kenapa kita perlu mengikut orang lain untuk membenci orang lain? Nabi mana Mat? Nanti minta janggui. Pasal apa? Lah ni Ustaz Kazim mai. Dia gelak dulu tuan-tuan. Aku kenal dia lama, aku tak ikut dia lah. Aku baca kitab baru Mazi, Masjid Bentang Janggui. Aku tahu lah dia, aku tak ikut dia lah. Tak boleh pakai punya ustaz tu. Iya kah? Betul? Kalau aku jadi hang, aku tak pergi. Betul? Apa lagi karaoke lah. Karaoke pula tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan hidup dengan berkasih sayang, duduk dalam himpit-himpit ni, malaikat buat apa pada kita? Kita duduk di bersaf-saf, kita duduk mendengar majlis ilmu ni, kita duduk dengar hadis Nabi, ayat Quran. Tuan-tuan ingat, nama tuan-tuan tak dicatat, tak disebut, tak dipanggil di sisi malaikat. Tetapi kerana mengikut kawan, aku tak ikut dia. Aku palam lama dia. Tak apa. Tapi tuan-tuan kena ingat, yang kita duk taat, yang kita duk ikut tu, dia tak tolong kita dalam kubur. Macam saya tadi dengan arwah Samsudin. Lepas saya baca doa kat dia, saya pun start kereta, singgah tepi jalan, makan nasi. Dia dalam kubur. Malaikat tak tanya kat dia, man ikhwanuka? Tanya, siapa saudara-saudara kamu? Dia tanya kat mayat. Dia tanya, siapa saudara hang? Saudara saya, saudara Islam, orang seagama dengan saya. Agak-agak malaikat kata apa? Tak tahu sah, kami tak pernah tengok. Dan kami pun tak nak masuk kubur. Agak-agak malaikat kata apa? Siapa saudara-saudara engkau? Saudara saya orang Islam. Agak-agak malaikat sambung apa? Saudara Islam konon pirah, ham salam orang pun tak mau, ham tegur orang pun tak mau, dia panggil kenuri pun ham tak pi, dia sakit pun ham kata pada muka, ham tengok muka dia pun tak mau. Sekarang ham kata saudara hang Islam pirah sampai ditepuk paha. Kita boleh bayang malaikat buat macam tu? Kita tak boleh bayang macam tu. Tapi bukankah kita hari ini tuan-tuan hidup dalam dunia tak ada perasaan berkasih sayang? Sebab apa hilangnya kasih sayang? Perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat. Oh, menjadikan kita halal untuk membenci. Halal untuk membenci. Ada orang dia kata, Ustaz buat tu bid'ah. Direct dia kata kan. Di mana bid'ah tu bang? Nabi Muhammad tidak pernah berselawat ketika bertarawih. Kenapa Ustaz berselawat ketika bertarawih? Saya kata saya tak berselawat. Saya tak baca doa-doa tu ketika tarawih. Itulah masalah dengan Ustaz sekarang. Buat dan tak mengaku. Oh gitu pula. Saya sendiri semayang tempat Ustaz semalam tadi. Ustaz buat selawat, Ustaz buat doa. Dan hari ni bila saya tanya, Ustaz tak mengaku. Tidakkah itu tanda munafik Ustaz? Oh hebat tuan. Dia cakap dengan penuh hikmah tuan. Dan abang kata, saya buat selawat.
dalam tarawih. Saya tak buat. Ustaz, saya saksi hidup Ustaz. Ustaz buat. Maksud abang berselawat dan doa tu dalam sembahyang ataupun dah habis salam? Dah habis salam lah. Kalau habis salam tu bukan sembahyang bang. Bila dah habis salam tu bukan sembahyang. Sembahyang tu sebelum salam. Habis salam habislah. Abang nak makan ke, nak minum air nyok ke, tu pulanglah. Nak korek hidung ke, sampai hilang jari ni, tu pulang. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Korek hidung ni habis. Tak apa. Tak jumpa pula, korek belah sini pula. Tak apa. Yang tak maunya abang duk korek dalam sembahyang, duk korek tengok. Yang tu tak mau bang. Kalau abang ni letak air tengah sembahyang ni, tak apa. Tak minum tak apa. Bila abang nak minum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, buka ni minum, tak balik, tak apa. Sebab abang minum lepas sembahyang. Yang salahnya bang, abang minum tengah-tengah sembahyang. Siap-siap buka bustro. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Duk serung. Yang tu salah bang. Sembahyang ni abang dah habis salam, habislah. Saya berselawat dan saya berdoa dah habis sembahyang. Itu bukan bid'ah bang. Nabi pun tak buat Ustaz. Oh, sudah. Macam inilah bang. Kalau abang kata Nabi pun tak buat, berselawat di antara dua rakaat, antara dua, okey, tak apalah bang. Sekarang kita buat apa yang Nabi buat. Macam mana bang? Apa yang Nabi buat kita buat. Abang setuju tak? Kena setuju. Abang, Nabi Muhammad dia buat korban tiap-tiap tahun. Abang ada korban tiap-tiap tahun. Tak, dia sebenarnya korban tu dia hukum dia sunat muakkad. Tak, soalan dia bukan sunat muakkad ke sunat apa benda ke. Abang kata tadi Nabi tak buat. Okey, sekarang saya nak ajar apa yang Nabi buat kita ikut. Nabi Muhammad dia korban tiap-tiap tahun dan dia sembelih kambing yang dia korban. Abang pernah tak sembelih daging korban? Binatang korban tak abang pernah tak? Saya suruh wakil Tok Imam, Tok Imam yang sembelih dia lah. Kalau tak kan? Nabi Muhammad sembelih sendiri. Bila Nabi Muhammad dah sembelih, dia suruh Sayyidina Ali pula. Dia sembelih dia dulu. Maknanya abang buat bid'ah, suruh Tok Imam tanpa abang mulakan dulu. Tak ada, jangan kata pula dia hukum dia kepala otak hang lagi sekali. Kena kat hang, kena kat kami semuanya haram. Apa ni tuan-tuan bergaduhnya kita pasal ini? Okey, kita tak payah buat benda hak Nabi tak buat. Jom kita buat benda hak Nabi buat. Nabi Muhammad sebelum tidur, lepas lagi bangkit sembahyang tengah malam, jom kita buat tiap-tiap malam kita buat surah Al-Muzammil, surah Al-Mudaththir. Nabi Muhammad sembahyang ayat 20 surah Muzammil. Jom kita sembahyang malam tiap-tiap malam. Abang ada bangun tiap-tiap malam? Abang tidur tiap-tiap malam tu bid'ah bang. Oh, sudah. Itulah bid'ah. Nabi Muhammad mana ada tidur sampai subuh. Abang pula subuh di rumah. Nabi Muhammad subuh di masjid. Abang bid'ah tau. Tak buat Nabi tak buat. Nabi sakit pun main sembahyang di masjid. Tak, dia hukum sembahyang fardu. Nampak tu. Kena kat dia mula dia apa hang? Janganlah hang sedap-sedap menuduh bid'ah, khurafat, syirik pada orang. Cubalah berlapang dada. Hidup dalam keadaan menghormati pendapat-pendapat, meraihkan pendapat orang lain. Pendapat hang kata betul, baik betul. Pendapat ni pun betul. Dah selesai masalah. Jangan membenci. Masalah kita sekarang ni tuan-tuan, membenci. Dua, membenci kerana apa? Ideologi. Ideologi politik yang menjadikan kita hari ni benci pada orang, tak mau dengan orang. Ada yang membenci orang daripada mula dia beranak sampai dia mati. Dia mati tu pun dia benci orang. Macam mana kan? Ada yang membenci orang daripada tahun 57 awal merdeka sampai kemarin mati. Benci orang. Macam mana nak duduk dalam kubur hang benci pada orang? Sedangkan dalam politik ni kita tak jangka benda yang nak berlaku. Hari ni kawan, besok lawan, hari ni musuh, besok sahabat pula. Politik. Buat apa kita nak buat?
Sampai jadikan bertegang urat, bertegang leher, bertumbuk, berparang. Politik entah. Mai berita pukul 9, Ustaz Kazim bertanding. Wah. Mai pagi besok, Ustaz Kazim tak jadi bertanding. Tu nama dia politik. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Yang tuan-tuan nak jadi bergaduh pasal depa, pasal apa? Ini pompang-pompang besok lah. Inilah perjanjian muafakat kita. Lah kita apa benda ni? Baik jaga diri kita. Mai pilihan raya, pangkah sudah. Nak pangkah apa? Pangkah. Lepas tu kita jaga perpaduan. Jaga kasih sayang. Yang ketiganya, pasal apa yang kita membenci ni? Harta. Harta benda kita menjadikan benci pada bapa, benci pada adik-beradik, benci pada mak. Benci sungguh. Pasal apa? Pasal tak dapat harta, berebut harta. Yang keempat, pasal apa yang kita benci ni sama-sama kita ni? Manusia. Kenapa hang benci dengan dia? Dia penyondol. Ni istilah paling hangat sekarang, penyondol. Benci habis. Satu Malaysia benci. Penyondol. Pasal apa kata dia penyondol? Sebab dia kahwin dengan suami orang. So, suami orang tu suami awak ke? Tak, suami orang lah. So, yang marah dengan dia pasal apa? Saya membenci orang yang merampas suami orang. Dia rampas, dia bawa lari. Tapi kalau nikah, kongsi malam ni hang, malam besok aku, malam ni hang, malam besok aku. Tu bukan rampas, tu kongsi. Dan dia ada hak untuk berkongsi. Rampas ni awak lari terus. Salah ke? Rampas dilarang. Yang tak dilarang yang ni. Dan dia pula adil. Saya Ustaz, adil ke? Tak adil ke? Dia tetap penyondol. Sekarang hang mati. Dalam keadaan hang benci dia. Sampai hang benci kepada hukum. Agak-agak macam mana hang nak mati menghadap Allah Ta'ala? Tuan-tuan, tak usah campur tangan benda hak bukan hak kita, yang bukan masalah kita. Cuba kita fikirkan diri kita je, tuan-tuan. Jangan sampai orang lain benci, kita pun benci dekat dia. Orang lain tak suka pada dia, kita pun ikut tak suka. Sedangkan kita tak tahu apa-apa pun benda yang dibincangkan. Kita tak tahu kisah rumah tangga dia orang. Kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam rumah tangga dia orang. Kita tak tahu siapa yang salah, siapa yang betul. Yang kita hanya dengar daripada media sosial. So, jangan ambil. Saya sebut so, dia sambung sial. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya sebut so, dia terus sambung sial. Astagfirullah. Saya nak kata so, jangan ambil tahu. Dia pula ambil kata so, sial. Astagfirullah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, yang terakhir. Saya ni sebenarnya saya suka dengan tuan-tuan. Saya tengok sahabat-sahabat saya yang 20 tahun lebih masih ada lagi duduk mengaji dengan saya. Saya duduk tengok pada jauh mana dia geng-geng saya ada ikut kuliah ni, abang kita ni orang lama ni duduk pakai spek ni. Ya, ada lagi duduk kuliah dia ni ramai ni. Okey, abang kita hak kecil comel tadi benda dia tu hilang apa? Balik apa? Tak setuju apa? Balik dah. Saya suka, saya seronok, saya tak ada perasaan apa. Benci ke tak suka ke, saya tak mau lah. Walaupun kenangan-kenangan tu ada. Ada orang yang bila ni dihantar dekat saya balik kitab Bahrul Mazid, dia post. Aku nyesal mengaji dengan hang. Dia post tu. Dahsyat. Ada yang post balik CD saya. CD ceramah saya, kaset tu dia post pulang balik. Saya tak ada tuan-tuan perasaan untuk nak dendam ke apa. 2-3 tahun lepas Haji Mukhtar, dulu orang kuat Masjid Batu, mai jumpa saya di Ipoh. Saya seronok, saya rindu dengan tuan-tuan. Di masjid inilah saya dengan Dr. Hassan Ali dulu-dulu tahun 98. Sinilah. Saya masih ingat lagi duduk ceramah di sini, mikrofon ni penuh macam Bill Clinton buat sidang akhbar. Penuh atas meja, tapi tak nampak muka, nampak
Oh, dulu-dulu Masjid Matang Janggui. Allahu Akbar. Saya selalu parking dekat depan kedai cat ke hardware depan. Suka. Balik sekali lagi saya singgah makan dekat area Juru tu. Nasi lemak. Nasi goreng. Hangat-hangat di situ. Ya hak masak tu pula nak darah. Lagi suka saya tengok tu. Kemudian ada Petronas. Sebelah Petronas tu nak balik tu ada BP ke apa ke. Saya singgah sebelum wujudnya Petronas ada isi minyak dulu. BP ke Caltex ke mobil ke. Lupa saya dah. Tiap-tiap saya balik pada Masjid Matang Janggui, Masjid Batu, saya mesti singgah tuan-tuan. Pasal apa? Saya cari aiskrim potong. Tiap-tiap balik mesti singgah. Cari aiskrim. Kena 2 tahun tuan. Kena sungguh. Hampir-hampir dipotong kaki saya. Ini kenangan-kenangan di sini tuan-tuan. Saya pergi ceramah di satu tempat. Naik kapal terbang. Sampai di airport. Naik kereta. Teksi. Pergi ke tempat ceramah. Dia orang bawa saya masuk dalam bilik holding. Holding room. Makan kari pap, bihun. Pukul 3.30 ceramah. Pukul 3 penganjur datang. Big boss dia. Datuk. Macam nak cakap sebenarnya Datuk tak dibenarkan ceramah. So kami minta maaf Datuk. Lah kenapa tak kasih tahu awal-awal? Saya tak payah datang, saya datang jauh naik flight lagi. Kami pun baru tahu tadi. Oh tak apalah. Saya pun ambil telefon PA saya. You beli tiket balik ke Subang. Dari Subang you hantar driver ambil saya balik ke Ipoh. Datuk jangan balik lagi. Kenapa? Datuk next sekejap atas pentas. Datuk buat pengumuman tak dapat ceramah. Datuk bagi alasan terpaksa balik sebab tertinggal ubat sakit jantung. Astagfirullah. Dah lah hang tak bagi aku ceramah, hang suruh tipu pula. Astagfirullahalazim, bertuah betul tak ni. Ada saya marah? Tak. Saya peduli apa? Biasa. Saya dah ceramah ni tuan ni, baju ni kena cekak. Dia cekak baju. Kami jemput hang ceramah bukan mengata kat kami. Ada yang bawa cuka mai ke rumah saya nak simbah dengan cuka getak. Saya kata bang relax lu bang. Janganlah duk simbah-simbah pula, relax lu. Saya dah cuak tuan-tuan, saya ingatkan dia main-main. Oi Kazim. Ya. Hang kat mana? Rumah. Rumah hang kat mana? Dekat Ipoh bang. Kenapa bang? Aku nak datang. Kenapa bang? Aku nak simbah muka hang. Dengan apa? Cuka. Oh. Tak apa, mai. Saya ingatkan dia tak duduk Selangor ke mana ke. Rupanya dia depan rumah tuan. Astagfirullah. Nyesai pula ajak dia main tuan. Oi, tuan-tuan, cukup. Orang nak simbah cuka, orang letak pistol belik, celah-celah jari dia, dalam ramai-ramai ni nak bersalam, dia toreh tangan tuan-tuan. Benda biasalah, tak ada apa pun perasaan benci pada orang. Sebab saya dididik untuk sayang, untuk dapatkan syurga. Tuan-tuan pengikut saya cerita macam-macam, buka media sosial, buka surat khabar, macam-macam cerita Ustaz Kazim. Sampai hak terbaru ni, badan saya ni habis satu badan. Yang tuan-tuan duk tengok katak pu apa semua, masya-Allah. Bila ceramah ni darah keluar, meleleh keluar. Saya pergi jumpa doktor. Tengah duduk atas kursi dekat meja dia. Dia meja dia. Saya sini menghadap dia. Saya tunjuk kat dia, doktor. Darah. Doktor tengok saya. You ada garu ke? Mana ada garu? Saya letak tangan saya sini. Tiba-tiba darah. Tengok. Ni pun darah lagi. Oh, dia cuak tu tuan-tuan. Darah tiba-tiba keluar. Macam mana doktor? Oh, sudah tuan-tuan. Pergi jumpa satu doktor. Doktor tu tengok saya. You sudah tua, man.
What do you mean, doktor? I don't understand. You sudah tua. Okay, ini penyakit orang tua. Saya tengok muka dia. Dia tanya saya balik, why you look at me like that? Saya kata, yalah kita berdua saja. Mana saya lagi mau tengok? Saya tengok muka you lah. Saya dengan you lagi tua tau. Apa saya you cakap macam tu? Ini penyakit orang tua. Patutnya you yang dapat, bukan saya dapat. Oh, seksa tuan-tuan. 15 doktor rawat dia. 15 doktor. Dia ambil last kali satu doktor, pakar, dia ambil daging saya. Kuku ambil, kulit ambil, apa darah ambil, rambut ambil, kuku ni ambil ni. Last kali isi daging ambil. Okey, hari ni kita akan ambil daging awak untuk kita punya cek spesimen okay, biopsi Okay. Doktor mau bius ke? Ya, kita bius lah. Kita statik punya bius. Sakit lah. Boleh Okay. Boleh. Dia pun kali dekat paha saya ni. Okey, sekejap lah. Dah lagi 2-3 minit saya datang Dia pun tepuk paha saya. Sakit doktor, sakit. Bius belum jalan lah. Lagi 2-3 minit dia ketuk. Sakit? Dah. Okey, tak sakit. Okey, bius sudah jalan lah. Kita boleh ambil Dia buat tu, dia bapak punya jarum tuan-tuan. Saya kali nak buat apa? Rupanya bubuh kat paha saya, dia tarik tu, buat keluar isi. Allah, sakit. Sakit. Dia cakap tak sakit. Sekarang sakit doktor. Oh, maknanya bius tak nak jalan lah. Kalau kita mau kasih lagi bius, itu lambat lah. Kita mau cepat lah. Aduh. Allah, sakit entah. Dia jahit relax. Hang buatlah apa pun doktor. Saya dengar, saya ikut saya. Saya takkan bantah. Sebab tu kalau ada orang kata Ustaz Kazim ni tak mau pergi berubat doktor lah. Nak cakap kepala otak saya ni ustaz tentang mana boleh cakap kepala otak. Kalaulah saya bukan ustaz, saya cakap dah kepala otak Aku dah buat macam-macam dah. Tapi bukan saya ni ustaz. Saya tak boleh sebut benda tu. Padahal dia sebut dah. Allah, tuan-tuan. Ni, tuan-tuan nampak mikrofon ni? Tadi dia pun nak bagi mikrofon Hamzah awak pegang. Ni kemudian halus, tak apa lah contoh. Saya tak boleh buang air kecil sebulan. Sampai tak tahu air kencing pun tak ada. Tapi nak keluar, tapi tak ada. Sakit menggelepang. Aduh, kelepang, aduh sakitnya opak saya pun ni. Nak kencing tak keluar yang. Doktor tebuk kot pohon ni, kot pinggang. Tebuk lega, keluar yang. Besok buat MRI apa semua. Dekat atas pada saya, bawah pusat saya ni, nampak satu benda putih. Doktor tu datang, ini satu benda asing Ini sepatutnya tidak ada di sini. Apa benda tu doktor? Something like cancer So kita sudah bincang sudah discuss kita mau keluarkan ini takut berbahaya. Bila doktor nak operate, kita takkan buat operate, kita akan masukkan melalui saluran kencing tuan-tuan. Kita akan masukkan kabel melalui saluran kencing dan kita akan tarik dia keluar. Cara dia cakap tu, tarik dia. Besar mana kabel dia? Tak tahu. Macam mana you mau nak tarik, macam mana you nampak? Dia ada kamera dalam itu kabel ada kamera, dia akan tarik. Bayangkan kamera pula ada, besar mana pula kamera tuan-tuan. Saya tak setuju. Saya tanya doktor nombor 2, tanya doktor nombor 3, depa kata buat benda ni berbahaya, buat. Saya kata bius, fully bius. Pakar bius datang, encik ustaz kita mau kasih ni prosedur ini, saya pakar bius, saya mau tanya encik ada darah tinggi tak ada. Kencing manis ada. Jantung ada. Oh, macam mana mau sini operasinya?
You ada jantung? Saya ada jantung tapi tak ada sakit jantung. Saya cakap. Oh. Saya maksud saya ialah sakit jantung. You cakap terang lah doktor. You cakap tanya jantung ada. Mesti ada mah. Bios 2 hari doktor tu tak datang. Saya tunggu baru dia datang. Macam mana doktor? Kita sudah masukkan semua itu operasi prosedur kita sudah buat. Tapi bila kita masuk itu dalam itu bila kita mau angkat itu tarik keluar itu benda putih dia makin lari atas. So tak dapat keluarkan. Kemudian kita pun takut risiko kita tarik keluar itu tempat. Itu macam mana nak buat? Kita sudah discuss, kita akan lakukan kali kedua. Tak payah kali kedua. Hak sektor sekali ni pun seksa gila. Nak kencing apa pun tak boleh. Sebulan. Dia nak buat tak mau lah. Natang apa tuan-tuan? Natang apa? Tuan-tuan, saya nak cerita. Sedia. Mai satu orang ketuk pintu di rumah. Ustaz, saya takut saya minta maaf dengan Ustaz. Tak apa abang, saya ampunkan abang. Maafkan saya sungguh. Isteri ni duk marah dia. Itulah gatai marah kat Ustaz saya buat lagu tu. Apa ni? Garang je bini tuan-tuan oi. Saya kata kak saya dah ampunkan dia. Kak, saya dah maafkan dia. Kalau dia tak minta maaf pun saya dah maafkan dia. Dia cium tangan saya, dia peluk saya, minta maaf Ustaz, minta maaf Ustaz. Buat apa saya nak benci dia? Saya yang salah bila ceramah garang, bila ceramah tak berlapik, bila ceramah tu sedap sangat. Sebab itu saya ceramah dengan Ustaz Usam. Syekh, ingat derah sangat. Anak tak boleh. Sabar Syekh, saya kata. Aku dulu macam hang, lalas tak boleh kencing tu. Lepas tu sakit jantung. Masuk hospital. 3 stand ni tuan-tuan ni. 3 stand. 99% sangkut di Kelantan tu. Tengah-tengah duk ceramah. Lari tuan-tuan. Dia bawa pergi hospital. Pukul 10.30 kecoh. Al-Fatihah. Ustaz Kazim meninggal dunia. Astaghfirullahalazim. Satu Malaysia kecoh. Saya kata Syekh, entah muda ni. Slow, relax, tenang. Belajar pada orang tua. Baik. Itu yang diselusi sekarang lah. Tidak hari tuan-tuan. Pala tau tak habis-habis. Ustaz nak dia slow sikit lah. Relax. Belajar pada orang tua. Kalau hang nak kata hang garang, aku lagi garang pada hang. Tapi kesudahan dia apa? Allah. Tak boleh kencing. Duk bawa beg ni. Dah sebulan tuan-tuan, doktor kata tak boleh lah, dah lama sangat, tukar apa semua ni, jangkitan pun buang, you kena belajar kencing. Nak belajar kencing balik tuan-tuan, jenuh gagah lah, aduh. Kalau ada besi dalam jamban tu, besi-besi tu patah tuan-tuan. Nak bagi normal balik. Itu kencing tuan-tuan, nak bagi normal punya seksa. Hak lain-lain, tak normal tuan-tuan. Hak mana faham, tak faham sudah. Tapi tuan-tuan kan faham. Hak budak-budak ni lagi tak faham. Normal tu apa? Dia makcik normal. Makcik normal. Dia faham. Sudahlah tuan-tuan. Walaupun seksa yang saya dapat, tapi saya tak salahkan dia. Aku yang salah. Aku yang ceramah tak ada hikmah. Aku silap aku. Dah. Aku ampunkan dia. Sebab saya bukan nak dunia. Saya nak syurga. Mudah-mudahan bila sakit ni, bila diuji macam ni, Allah bagi saya syurga. Allah lapangkan kubur saya. Sebab saya memaafkan orang. Saya sambung silaturahim. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang mula-mula sihirkan saya tu, yang saya muntah darah tu, dia jadi driver saya tu. Bayangkan. Dia datangkan isteri dia, minta maaf, minta ampun Ustaz, saya lah upah 30,000 Ustaz, minta maaf Ustaz. Tak apa. Padahal saya punya teruk sakit. Bila saya maafkan dia, dia punya ikhlas tuan-tuan, minta maaf, punya ikhlas tu, bila saya kuliah maghrib, dia duduk macam abang kita.
Duk dengar kuliah. Kalau dia tak ikhlas tuan-tuan, taubatlah dia tak mai. Tapi dia ikhlas minta maaf. Dan saya pun habis-habis ceramah duk kuliah, saya tepuk bahu dia. Bang, malam esok free tak? Free? Bang bawa saya bang, driver saya cuti bang. Boleh? Pukul 6.30 bang lah. Pukul 6 main dah. Naik mes. 6 petang main dah. Dia sihirkan saya, dia bawa saya. Allahu Akbar. Saya tak ada dendam. Bila dia mati tuan-tuan, saya mandikan mayat. Kalau lah saya dendam dengan dia, mampu yang elok lah. Rasa macam mana. Tak benar. Tak ada. Yang ini yang saya buat dalam filem saya dengan Mawi. Dalam filem tu, Mawi sihirkan saya dan dia mati. Dan saya mandikan mayat dia. Saya bila dapat peluang kan mayat Mawi, dapat peluang mandi dengan dia, saya buat semua tu. Buka paip sampung. Masuk dalam lubang hidung. Datuk, kita berlakon Datuk. Tahu bila aku nak sebut dengan hang kan. Tuan-tuan tengok ni, walaupun kita olah tu sikit, tapi itulah susun jalurnya. Dan tuan-tuan, sahabat-sahabat saya yang lama-lama di Masjid Batu, Masjid Matang Janggut, Masjid apa nama Tok Lebah Hashim, Masjid Sungai Dua tu Haji apa nama Harun aku lupa lah. Yang tepi kubur berjalan lupa. Masjid Rashid. Ni semua masjid yang saya duduk mengajar. Jadi tuan-tuan tahu sejarah saya, tuan-tuan tahu macam mana kehidupan saya sebab kita lama di sini. Saya nak ajak satu ya. Tok saya duk tengok benda-benda hak remeh-remeh, tengok benda hak besar. Aku nak tengok syurga. Aku nak tengok dalam kubur. Aku nak selamat dalam kubur. Aku tak mau jadi kubur masalah dengan sebab aku lawan mak aku, lawan bapa aku bergaduh dengan jiran, aku bergaduh dengan kawan, aku mengumpat, aku kutuk, aku kata. Sebab tu benda ni dah ni menyambung silaturahim, tapi benda ni juga putus silaturahim ni menatang ni. Tuan-tuan gunakanlah elok laman sosial tuan-tuan ni. Saya pun ada TikTok, tapi saya tak komen benda-benda yang bukan-bukan. TikTok saya buat benda untuk menarik orang pergi ke masjid. Ni adik-adik ni semua geng TikTok. Saya tak main. Saya tak main. Contoh. Tak main dah, main apa? Lato-lato. Tuan-tuan, bila saya aktif dalam TikTok, saya sampai je Ustaz, RZ mana? Ustaz, S1R mana? Budak-budak jadi ramai. Anak-anak muda jadi ramai. Itu je. Tuan-tuan tu salah duk buat live, duk kutuk orang, duk maki orang. Ingat, kalau aku tengah buat kutuk ni, kalau mati ni, aku nak letak mana? Jom tuan-tuan, kita nampak satu je. Keredaan Allah, kita nampak satu je. Syurga, kita nampak satu je. Supaya aku terang dalam kubur, aku luah kubur aku. Aku tak mau jadi sempit dengan sebab aku tak boleh jawab. Siapa saudara-saudara engkau? Dalam kubur kita jawab, saudara aku adalah orang Islam. Tapi dalam dunia, kitalah yang paling kuat membenci orang Islam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih pada jawatan kuasa masjid yang sudi mengundang saya. Masjid pun dah tukar lain. Masjid pun dah berubah banyak dah. Alhamdulillah. Jemaah pun ramai. Anak-anak kecil pun ramai. Mudah-mudahan Allah berkati masjid kita, turunkan rahmat ke atas kita dan diberikan kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kami banyak melakukan kesalahan, kami banyak melakukan dosa terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Jika engkau tidak mengasihi kami, sesungguhnya kami berada dalam keadaan yang rugi ya Allah. Ya Allah ya Rahman, andainya ada pahala atas kehadiran kami pada malam ini ya Allah, mudah-mudahan pahalanya sampai juga kepada mereka ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, kau terimalah ibadat kami ya Allah. Terimalah segala amalan kami ya Allah.
Sesungguhnya kami tiada daya dan tiada upaya, hanya melainkan Kau lah yang memberikan kekuatan, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan iman, ya Allah. Pertemukanlah dalam keadaan iman, ya Allah. Lapangkanlah kubur kami. Selamatkanlah kami daripada azab kubur. Jadikanlah kubur kami daripada taman-taman syurga, ya Allah. Janganlah Kau jadikan ianya daripada liang-liang api neraka, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, kami bertemu dan berpisah ini kerana-Mu, ya Allah. Bertemu dalam keadaan kasih sayang dan berpisah pun dalam keadaan kasih sayang, ya Allah. Janganlah jadikan sifat membenci, sifat suka bergaduh di kalangan kami, merosakkan amalan-amalan kami, membatalkan segala amalan-amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, peliharalah keluarga kami, ya Allah. Peliharalah masjid kami, ya Allah. Peliharalah negeri dan negara kami, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon padamu, ya Allah. Kami adalah insan yang lemah, insan yang banyak melakukan dosa, ya Allah. Bersihkanlah hati-hati kami, ya Allah. Jangan ada sifat benci, membenci. Jangan ada perasaan dendam dan khianat di dalam hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, redakanlah hati kami, kerana kami mengetahui bahawa sesungguhnya Engkau hanya menerima pertemuan kita dalam keadaan bertemu dengan manusia yang mempunyai hati yang sejahtera, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.